Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercakap tentang punca berlakunya jerebu di Malaysia. Punca utama berlakunya jerebu di Malaysia adalah kerana aktiviti pembakaran hutan yang berleluasa di kawasan Sumatera, Riau dan Indonesia dan juga di Malaysia. Kebanyakan daripada asap tersebut adalah berpunca daripada pembakaran tanah gambut yang dibakar oleh petani-petani di kawasan tersebut untuk melakukan pertanian pindah. Perang tersebut sangat sukar untuk dipadamkan sehingga merebak dan melangkaui Indonesia dan masuk juga ke kawasan Malaysia dan juga Singapura. Itu punca kedua ialah penambangan pokok secara haram. Penambangan pokok secara haram ini sering berlaku di kawasan Malaysia, Sumatera, Riau dan juga Indonesia yang menyebabkan kejadian jeroboh semakin teruk di kawasan-kawasan tersebut. Seterusnya ialah pertambahan kenderaan di kawasan negara-negara ini yang menyebabkan kejadian jeroboh semakin teruk. Pertambahan kenderaan ini menyebabkan asap dari kenderaan yang keluar adalah mengandungi kemikal-kemikal yang berbahaya kepada manusia dan juga tumbuhan. Dan asap-asap ini juga yang menyebabkan jeroboh pada zaman kini semakin teruk dan semakin meningkat pada masa ke masa. Dan punca terakhir ialah peningkatan ekonomi dan kegiatan industri yang menyebabkan asap yang dilepaskan daripada kilang-kilang yang bercampur dengan udara dan menyebabkan pelbagai jenis penyakit dan masalah pernafasan kepada manusia dan juga kepada tumbuhan yang menyebabkan tumbuhan tersebut mudah terbantuk dan tumbuhan tersebut tidak dapat membesar secara semula jadinya. Terdapat beberapa kesan akibat fenomena jeroboh. Yang pertama ialah sektor pertanian menghadapi kekangan. Ini adalah kerana apabila berlakunya jeroboh, terdapat partikel-partikel yang berbahaya di dalam udara. Dan partikel-partikel ini apabila larut tiba-tiba masa hujan, air yang melarut yang mempunyai partikel-partikel yang berbahaya itu akan memberi kesan kepada pokok-pokok dan juga tumbuhan. Akibat ini adalah sektor pertanian akan menghadapi kekangan. Kesan kedua ialah kesihatan manusia akan semakin mudarat. Fenomena jeroboh ini mempunyai beberapa partikel ataupun banyak partikel yang berbahaya. Dan apabila manusia menyedot partikel-partikel yang berbahaya itu, mereka memudaratkan kesihatan mereka kerana partikel-partikel ini akan mewujudkan beberapa complications ataupun masalah kesihatan dalam badan seseorang manusia. Kesan yang ketiga ialah jarak penglihatan manusia akan terjejas. Hal ini kerana sebab jeroboh merupakan sesuatu udara yang mempunyai asap yang tebal dan juga mempunyai partikel-partikel yang berbahaya seperti saya sudah mengatakan sebelum ini. Dan partikel-partikel ini serta asap yang tebal itu akan menjejaskan penglihatan manusia. Mereka tidak akan dapat lihat dengan jelas dan akan mempunyai iritasi dekat mata mereka. Kesan yang terakhir ialah kesan terhadap aktiviti sosial dan ekonomi penduduk. Pertama, sosial. Penduduk akan lebih risau untuk keluar dari rumah untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan penduduk yang bersebelahan, iaitu sebagai jiran dan sebagainya. Hal ini kerana mempunyai banyak kebahayaan apabila ekspos kepada jeroboh. Kedua ialah ekonomi. Banyak penduduk akan risau juga untuk keluar untuk membeli barang ataupun keluar untuk berlancong dan sebagainya. Dan ini juga akan memberi kesan kepada ekonomi penduduk. Terdapat beberapa langkah untuk mengatasi fenomena jeroboh ini. Antaranya ialah penguatkuasaan undang-undang oleh pihak kerajaan. Agensi kerajaan seperti Jabatan Alam Sekitar perlu lebih agresif dalam melaksanakan tugas ini. Kilang-kilang perlu diwajibkan memasang alat penapis asap pada serombong asap mereka dan serombong asap tersebut perlulah ditinggikan 30 meter melepasi lapisan atmosfera bumi. Tindakan tegas melepasi sempadan perlu dikenakan kepada syarikat-syarikat yang membakar ladang kelapa sawit di Sumatera dan Riau yang menyebabkan keadaan jeroboh semakin teruk. Dalam pada itu,
Kempen kesedaran alam sekitar juga boleh dijalankan oleh badan bukan kerajaan (NGO) seperti Pencinta Alam Sekitar Malaysia dalam mengatasi masalah jerbu. Badan NGO melalui ceramah dan seminar boleh memberi kesedaran kepada orang ramai untuk lebih menghargai alam sekitar. Kempen kesedaran ini bukan sahaja menyedarkan masyarakat tentang perbuatan mereka yang menyumbang kepada masalah jerbu, malah mereka juga dapat dibekalkan dengan informasi-informasi tentang langkah-langkah yang boleh diambil oleh setiap individu untuk mengatasi masalah jerbu. Berikut merupakan bukti-bukti jerebu dan adukan dalam Al-Quran. Yang pertama ialah Fusilat 11. Maksudnya ialah, kemudianlah menunjukkan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit, sedang langit itu berupa asap. Lalulah berfirman kepadanya dan kepada bumi, turutlah kamu berdua akan perintahku, sama ada dengan sukarela atau dengan paksa. Keduanya menjawab, kamu berdua sedia menurut dengan sukarela. Yang seterusnya ialah Al-Baqarah 155. Dan kami akan memberi ujian padamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kesempitan hidup serta hasil bumi yang berkurangan. Maka bergembiralah mereka yang sabar. Yang terakhir ialah Ad-Dukhan 10. Oleh itu, tunggulah wahai Muhammad semasa langit membawa asap kemar yang jelas nyata yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat. Itulah maksud Secara kesimpulannya, daripada perspektif Islam, Ad-Dukhan atau jerebu ditarifkan sebagai satu siksaan atau azab kepada manusia yang ingkar akan perintah Allah. Sebagai hambanya di muka bumi ini, kita harus sentiasa berwaspada dan berusaha meneguhkan keimanan agar kita dijauhkan daripada azab serta kemurkaan daripada Allah. Ad-Dukhan ataupun jerebu ditarifkan sebagai suatu fenomena pencemaran alam yang terjadi disebabkan percampuran antara gas yang terbentuk pada permukaan atmosfera bumi. Faktor yang menyebabkan ia berlaku adalah perbuatan manusia itu sendiri tanpa memikirkan kesan jangka masa panjang terhadap keadaan alam sekitar. Kesan daripada fenomena jerebu dapat dirasai oleh semua pihak, baik masyarakat ataupun negara. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh pihak kerajaan dalam langkah menangani masalah jerebu daripada berulang lagi. Namun, sikap segelintir masyarakat yang mudah, terlupa dan leka akan tanggungjawabnya terhadap alam sekitar serta mementingkan keuntungan diri sendiri telah mengundang padah kepada negara dan masyarakat lain. Oleh itu, kesedaran yang berterusan adalah sangat-sangat penting dalam memastikan keharmonian dan kesejahteraan alam sekitar kita. Tidak gunanya kita meratapi kehilangan alam sekitar kita yang indah sekarang